Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك سوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ini InsyaAllah kita hari ini akan sambung pula tentang dasar-dasar ahli sunnati wal jamaah. Kerana perkara ini adalah perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahulah perkara ni, kerana banyak sekarang ni gelombang-gelombang cara mikir tadi tu hendak membawakan kita sebagai orang Islam jadi penuh daripada pahami dan fikiran jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyak gelombang-gelombang sebagaimana ayat itulah cara mikir pelat masuk di dalam hidup kita. Dengan sebab itulah kita kena duduk mengaji, belajar semua supaya kita boleh jagakan iman kita, Islam kita, ihsan kita, supaya kita tak jadi terlari daripada jalan ni hak asal. Nabi SAW telah sabda di dalam hadis yang sahih lah, iaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Dia kata taftariqul yahudu ala 71 firqah atau 72 firqah wan nasara mithlu dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Jadi orang Yahudi dan Nasara ni ia pecah sama-sama dia. Pecah dalam urusan agama lah, bukan urusan hak yang lain. Maka kita sebagai umat Islam pun banyak berpecah dalam arti kata gelombang cara mikir tu tak serupa. Orang ni mikir gini, orang ni mikir gini. Kerana pemikiran manusia itu dia berlain ni, panggil mutafawitah, berlain ni cara mikir. Apabila berlain ni cara mikir tu membawa kepada kita sebagai umat Islam, kita kena adanya neraca timbangnya kita supaya kita tak jadi silap kacing kita hak kita nak berjalan tadi tu. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berinya cara kepada kita supaya kita itu kena cari benda tu. Moga kalaulah Nabi tak wasiat mari, tak rakyat mari, kita tak tahu tempat nak bergantung juga. Walaupun lagu mana pun dia dengan rahmat dia berikan cara berinya mizan timbangnya untuk kita tadi itu buat kena, untuk kita buat kena dan untuk kita carinya kebenaran supaya kita tak terlari daripada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Nabi kata kulluha finnar illa wahidatan. Semua tadi itu Tuhan janji kata tak selamat jalan. Mana tak selamatnya jalan orang yang berpecah daripada ajaran hak asal.
Kerana agama kita ni adalah agama yang ada dasar dia, ada sumber dia. Tuhan kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalan ni kami ni jalan yang betul, maka hendaklah mu turut jalan yang betul tadi itu. Jangan kita silap jalan. Jangan kita silap jalan sama sekali. Kalaulah kita silap jalan daripada jalan yang asli, membawa pada kita tadi itu tak jumpa dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita. Dengan sebab itu Nabi janji kita jangan duk pergi bubuh. Bayar kulluha finnar, mana semua akan masuk api neraka belaka. Dalam arti kata bukan tetap lagu tu. Makna perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan kata kalau jalan tak serupa dengan jalan ni hak Nabi bawa ni, nascaya tak selamat menuju pada syurga. Di sinilah kita sebagai umat Islam kena duk bimbang. Pakat semaya belaka ni. Dalam Islam ni pakat semaya belaka, pakat puasa belaka, pakat buat haji belaka, zakat belaka. Tetapi dia ada gelombang cara memikir yang nak kita itu gelecah dan gelicir daripada jalan yang benar. Dengan sebab itulah kita tadi itu jangan buat sedar hati sangat. Tak boleh nak buat sedar hati kata tak apalah gitu lagi ni. Tak. Kamu ada jalan keluar hak mana? Nabi kata wahiyal jama'atu, iaitu jamaah. Kena ada jamaah. Jamaah di sini gapo dianya jamaah? Iaitu barang yang Nabi jinjak di atas dia dan sahabat aku jinjak di atas dia. Itulah inti tepat ukuran kita sebagai orang Islam kena ukur duk situ. Jangan duk dia lain. Sebab itulah guru-guru semua di kalangan orang sunnah ni dia kacau juga, usaha juga nak bawanya manusia we kena. Sama ada pegangnya dia, we ada tepat ambil daripada sumber Quran ataupun hadis Nabi ataupun perkataan ijma' dan sebagainya. Dalam masalah ibadat ada dalil daripada Quran, daripada Nabi, daripada ijma'. Sama ada masalah kita nak berbudi akhlak, al-ihsan kita itu babul ihsan. Begitu juga kita kena gapo? Kena adanya jalan ni daripada hak Nabi buat mari siap-siap dah. Sebab dalam masa kita duduk ni sebab gapo kau jadi agung sangat masa Zulhijjah yang kita duduk ni. Kerana masa ni hari wukuf di pada Arafah tu iaitu hari yang Allah Ta'ala sempurnakan agama. Agama kita telah sempurna. Apabila kata agama kita telah sempurna, dalam arti kata kita tak berhajat kepada tambahan, tak ada berhajat kepada kita kurang. Berhajat pada kita ni daripada kita satunya sahaja, iaitu apa? Kita ikut jalan ni yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, apabila ulama tadi itu dengar daripada berapa? Daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala perkara tadi itu, maka dia pakai ijma'. Ijma' ni makna gana? Makna sebulat suara para ulama tu semenjak daripada dulu sampai sekarang di atas kata jamaah-jamaah tu kena kepada jalan ni yang diberjalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Sebab tu dinamakan kita ni ahlus sunnah wal jamaah. Makna gana? Ahlus sunnah makna orang hak turut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah pegangi ataupun dalam masalah amal ibadat ataupun masalah kita nak mengihsankan taqarrub kita dengan Allah Ta'ala, mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena duk cara, kena duk gaduh. Kalau tidak, nascaya kita gelecah tu baik pada ni tak pasal lah. Ya? Tak pasal kita kacau duk ta dunia ni yang sementara akhir sekali kita tak menajah biasa. Tak menajah daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala janji buruk yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak di atas lidahnya yang sabit daripada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itu al-jamaah maknanya para sahabat, jejak lakak para sahabat. Sebab itulah cara kita ngaji tak payah. Masuk Hasan. Cara kita ngaji tak payah bayar. Caranya
kita nak dengar siapa pun tak apa masuk di sini. Cara kita nak dengar siapa pun tak apa, ngajar, tak ada gapo. Akhir asal kata ada qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabatu wat tabi'un. Okey, tak ada masalah. Tak itu baca. Mana kata sekadar kata kita dengar sini. Siapa dia nak ngajar kita tak ada jadi masalah. Hak jadi hak naknya inti iaitu gapo? Sebut mai daripada Quran katakan no, hadis katakan no, sahabat pahal lagu mana, tabi'in pahal lagu mana. Okey. Lepas tu ulama-ulama tu ia nak heret kita kelik situ. Hak tu makna kata cara yang kita sebagai orang Islam kena duk perhati. Ya tak ada payah kali cara kita nak beragama, akan tetapi jadi payah sebab kita tak ada neraca dalam masalah kita nak buat timbang ni. Neraca timbangnya ni ya tak ada. Apabila tak ada neraca timbangnya ni kita tak tahu nak gantung di mana. Apabila kita tak tahu nak gantung di mana, di situlah jadi kata napa hak ni pun kena, napa hak ni pun kena. Dan 72 napa kena belaka. Di situlah kita nak satu di atas gapo? Satu di atas Tuhan kata wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Suruh kita gantung dengan agama Allah Taala dengan cara seluruhnya. Jangan ada kecuali bab pegangnya kita, bab amal ibadat kita, bab ihsan kita, bab budi pekerti kita, cara memikir kita, kedudukan kita, gantung semua kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baru Tuhan kata wala tafarraqu. Jangan pecah belah pada tu. Kalaulah kita tak ada gantung di situ, kemudian kita royak kata jangan kita pecah belah. Ya pecah pada asal dah kalau kita tak gantung kepada hablillahil mati. Ya pecah di mula dah. Pecah daripada mana? Pecah daripada ajaran hak asal hak Tuhan wasiat pada kita. Tuhan wasiat dalam Quran, wasiat ni perkara yang pentinglah bagi kita. Sebab tu kita sebagai umat Islam, apabila kita tahu dah neraca umpama ni, kita boleh tahu kata hak kena ni cara ya gini, cara nak faham agama. Tu cara nak faham agama, sebab itulah dinamo kita tadi itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita kalau ada loko saja, ada nama saja, tetapi isi hendak mengajar dia tak ada sebut Allah Taala, tak ada sebut firman Allah Taala. Tak ada sebut sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dengarnya para sahabat kata, tabi'in kata, tokoh-tokoh ulama hak kedebe-kedebe di korong salah kata, aceh dah tu kata bukan. Nama saja isi lain. Hak ni hak bimbang sekali ni. Nama saja isi lain dalam arti kata seumpama kita beli kereta tangan dua dah. Nampak baru tapi enjin tadi teruk. Ni berat ni. Lagu ni kita tak say lagu tu. Nampak dah tu? Ni cara dia. Tak kira lah beli gapo-gapo je ke gapo kata gila. Ni saya nak misal nampak dengan cara mudah-mudah. Dengan sebab itu, orang yang mengaku diri kata dia ni Ahlus Sunnati wal Jamaah, kita kena tahu kata Ahlus Sunnah hak mula-mula sekali, hak jalan ni mengikut Nabi dia, iaitu mula-mula sekali sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in. Tabi'in ni anak murid sahabat. Sahabat ni pia kalau dia tanya kita mudah ya sahabat. Orang dah jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati di atas Islam, itu sahabat. Orang dah sempat jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mati di atas Islam, itu sahabat Nabi. Tak ada payah kita walaupun setara mana pun boleh faham benda-benda lagu ni. Tak ada jadi susah, tak jadi payah. Kemudian tabi'in ni anak murid bagi sahabat, tak sempat jumpa dengan Nabi tapi dah jumpa dengan sahabat. Seumpama Sa'id ibn Musayyab, seumpama Hasan al-Basri, seumpama Sa'id ibn Jubair dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh tabi'in. Mereka itu anak murid sahabat. Orang makan tarbiyah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu dia pula iaitu fuak-fuak atba'it tabi'in, anak murid bagi tabi'in. Tiga-tiga ni orang panggil gapo ni? Kalau dalam tempat kita orang pakat kenal, orang panggil salafus salih. Ya duduk situ. Salafus salih ni duduk mana? Duduk di sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in. Apabila kita kata kita ni nak jalan mengikut ulama salafus salih, tak ada gapo, tak ada payah. Gilah majlis mana-mana pun, asalkan ada qala Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebeda, ataupun nama sefirman, Nabi sebeda, tabi'in sahabat kata, jalan dah tu. Bagaimana tamassaku
Bihadat tariq, dengan itu jalan jayidan, pegang molek, tak ada apa dah. Ini tepat yang kita buat ukur. Hak ni pia dok royak ni, Nabi Muhammad dok royak. Pak kita dok berasa kata, agama kita ni kita lama sungguh dengan Nabi. Nabi wafat pun lama dah 1443 dah tahun ni pun. Kita pun dikurniakan umur dalam keadaan sehat teh dan gapo. Kita berasa aku dengan Nabi ni jauh dah ni. Lagu mana aku pehel supaya kedak dengan Nabi pehel ni. Tengok situ. Tengok pak tadi tu. Ya wi siap-siap dah. Orang panggil kata, wi moga yang tak mati. Nabi ya wafat. Tapi Nabi beri ideologi, cara memikir, mizan, ukuran, hak tak mati. Siapa kemat boleh pakai? Sebab tu kita orang ahli sunnati wal jamaah ni tak nak duduk wawih. Tak nak duduk jadi bimbang. Kata, kita kena ke tidak, kena ke tidak. Ya tak kena bimbang ke apa. Duklah di negara Malaysia, Indonesia, duk di Taning, duk di mana kata gila. Asal kata kita pegang dengan itu dasar, jalan dah tu. Hak bimbangnya tak ada moga tu. Telanjir daripada benda tu, dalam kitab pun tak ada, sebut tah lidah pun tak ada. Tu bukan. Sebab ia tadi itu, ini orang panggil kata konsep dia. Ataupun orang panggil kata, cara memikir dia, yang berkahkan kita, kita ni, cara dia. Buat 40. Nak tahu kata kita lagu mana? Suluh sini, suluh sini, suluh sini. Banyak tu ya. Lepas tu, boleh gapo kalau kita jalan seperti tu? Boleh hak kita dah minta tu lah. Ihdinas siratal mustaqim. Dak minta 17 kali. Pagi, siang dan malam tu 17 kali. Kalau sekurang-kurangnya orang semaya fardu tadi itu, 17 kali minta. Tuhan berilah kepada aku ni jalan ni yang siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim. Jalan ni siratal mustaqim, iaitu hak dua ayat sani. Hak tak ada keluar lain pada tu, hak ayat tu sani. Sebab Tuhan kata dalam ayat lain, Tuhan kata, siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan ni siratal mustaqim tu jalan para nabi-nabi, jalan aulia dia, syuhada dia, kekasih dia. Puak ning lah mereka inilah yang jadi teman kita sungguh dalam dunia dan di akhirat nanti dalam syurga. Hak tu yang kita nak. Jaya kita iaitu kita bawa lah apa hak nabi kita bawa datang mari. Orang pakat nak belaka kita sebagai kita manusia ni. Kumpul siapa ke orang tak beriman pun nak kepada kita. Tetapi kita nak buat lagu mana? Nabi duk bimbang umat dia ni nak mati ni. Duk serabut haninya. Lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Suruh royakkan perkara itu kepada umat dia. Supaya umat dia ada tempat boleh gantung. Salah kata kalulah pejam mata dengan cara tenir. Wasareda dah tak apa dah. Sebab kita pesan dah, royak dah. Sebab itulah. Majlis ahli sunnati wal jamaah ni ia nak mengajakkan manusia kepada itu dasar. Kalulah tak ada itu dasar, payah kita. Tak sapa kepada matlamat. Apa kita nak duduk dengan Nabi lagu mana? Hari akhirat ni panah. Panah sungguh. Lepas tu, apabila panah, tabiat manusia ni ia dahaga. Apabila dahaga tu hewi qala haud. Duduk di padang mahsyar. Tiap-tiap orang akan boleh makan belakang malaikat orang tak turut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tak turut saja. Hak ni lah kita duk berasa kata kalau tak royak kita sakut pula dengan Tuhan. Malu muka depan Nabi lagi. Lepas tu kita kena royak, kena menyata, kena sebar, kena duk sampaikan ini perkara ni kepada umat masyarakat supaya umat masyarakat tadi itu tak jadi silap jalan. Maka kita sebagai orang Islam bukanya akal fikiran, jangan tutup. Dengar gapo, dengar dengan alasan, jangan gaduh nak hak ning bukan tok guru kita lah, gapo bukan puak kita lah, bukan parti kita lah, nyada belakang selalu. Tak, ya bukan lagu tu. Islam kita buka cara mikir, dengar tengok alasan gapo ya beri. Itu makna orang yang waras cara mikir, orang yang cerdik cara mikir, orang yang jelas cara mikir, lagu tu cara faham dia. Dengan sebab itu Ahlus Sunnati wal Jamaah iaitu mereka yang turutnya jalannya sahabat, tabi'in dan salafus salih dan tokoh-tokoh ulama daripada ulama hak disebut mari tadi.
Semua pakat sebulak suara belaka kata mereka yang jalan seperti Nabi jalan, orang ni adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Dan mereka itulah yang sepatut dinamakan dengan ahli sunnati wal jamaah. Pakat mengaku belaka sebab loko tu ahli sunnati wal jamaah ni ya apa yang kata hak besar. Seolah kata lambang yang besar, lambang yang kuat. Pasti kita tadi itu kena duduk di dalamnya. Kalau tak duduk di dalamnya, punahlah kita. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam kena cari jumpa akan itu isi kandungan itu dasar. Jangan kabang. Itu dasar. Ya kena cari kita jumpa supaya kita tak silap daripada jalan ni, faham ni tadi itu. Supaya kita tak silap daripada jalan ni, faham ni tadi itu. Baik. Dengan sebab itu, kita nak bahas sikit di sini. Belum daripada kita nak masuk cara-cara di sini sikit ni, iaitu gapo? Iaitu as-sunnah ni. Kita dok mengaku kata kita ni jalan ni ahli sunnati wal jamaah. Sunnah ni gapo dia? Mai kita pakat baru. Terkadang kita kenal belakang dah, kita tahu belakang dah jalan ni dia. Tetapi kita nak baru tengok di sini kata gapo mana sunnah. Sunnah ni iaitu perkara yang kenyataan. Sunnah ni mula-mula makna bayyinah, kenyataan. Seumpama orang Arab kata sannal am ay bayyanahu. Apabila kata sannal am, makna menerangkan satu perkara. Sebab itulah kita nak faham satu perkara, pasti kita kena ambilnya gapo? Ambilnya bahasa tadi itu hak Nabi kita guna. Sebab Nabi ni ya sebut ni ya kecek dengan jawami'ul kalim. Nabi kecek fasih. Kama dia hurai pula. Ya ulai pula 2-3 kali. Ya bukan makna kata dia tadi itu royak saja, kama dia tak ada hurai gapo. Tak, ya hurai. Kalau gitu kalimah sanna tadi itu makna bayyana, makna keterangan. Itu satu makna daripada makna hak yang dikandaki di sini. Yang dikandaki di sini iaitu di dalam logat cakap hak bahasa orang Arab tadi itu maknanya sanna, maknanya bayyana, makna keterangan. Satu, kalau sebut kata sunnah ni jalan keterangan. Tak terang tak leh. Nak kata ahli sunnah tak leh. Terang dengan apa? Terang dengan alasan. Terang dengan keterangan. Terang dengan apa nama hujah. Bukan terang apa yang kata ikut dia gitu tak. Terang dengan bayyinah, dengan keterangan. Sebab agama Islam ni agama keterangan. Bukan agama apa yang kata mari di mana tak tahu. Bukan lagu tu. Ya ada step dia. Makna kata dia ada mari kata ni dasar ni faham lagu ni mari sini. Mari sini, mari sini. Tu Islam yang lagu tu. Awak apa? Kerana dalam Islam kita ni ada kitab Al-Quran. Kama dia tu hatta kitab sekarang. Hatanya Nabi Muhammad SAW mari menerangkan akan urusan. Tuhan katakan dalam Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Allah Taala ni royak kata aku waktu turunkan Quran kepada engkau ya Rasulullah supaya engkau tadi itu menerangkan isi kandungan Al-Quran. Seolah kata Al-Quranul Karim perkara yang terang dah. Sebab apa Quran Tuhan royak tak terang? Sebab Quran yang royak tadi itu yang royak nak kita tu faham. Tuhan kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tuhan buat turunkan Quran tadi itu dalam bahasa Arab supaya kita itu ta'qilun. Apa makna ta'qilun? Tafhamun, we faham. Tak boleh, tak mungkin kata Quran tak boleh faham. Nak buat faham tak boleh Quran. Tak ada lah tu. Sebab Tuhan royak kata la'allakum ta'qilun. Pas nak buat lagu mana kita faham? Cara nak faham Quran ya ada darajat dia. Faham pasti makna luah-luah satu. Yang kedua boleh kita faham dengan cara dalam ni. Dua tu Makna kata kita faham dengan cara luah-luah. Okey, tak ada masalah. Kita baca pimpin rahmah pun tak apa dah. Lepas tu kita dengar daripada ulama-ulama kita yang mentafsirkan Quran, hak tu pangkat mendalami sedikit. Itu makna kata cara kita nak memahami akan Al-Quranul Karim. Lepas daripada tu,
Sekadar kata tu ke Quran yang nyata dah dak. Tuhan Nabi pula main nyata. Ha kok mana mari Nabi main nyata pula? Sebab Tuhan royak dalam Quran kita pakai erti dengan faham. Tuhan katakan apa ya? Aqimus salah. Kalau kita faham bahasa Arab itu bejak mana kata faham? Semaya oleh mendirikan semaya. Faham tu sekali lalu Hasan. Akan tetapi kita nak pergi bahasa lagi kata perlaksana semaya itulah mana? Rupa dia tu. Nak buatlah mana? Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semaya olehmu sebagaimana aku ni semaya. Maka perlaksana Nabi ni mari dak buat contoh we tengok kata semaya ni gini ni. Itulah makna kata tafsir bagi ayat aqimus salah. Dalam kita dok ni panggil bulan haji. Sungguh dah haji, Tuhan kata apa nama? Wa atimmul hajjata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Suruh kita itu kerjakan haji dan umrah bagi mereka yang kuasa. Bagi mereka yang ada kuasa. Boleh kita nak buat. Kita faham kata haji makna qasad. Gi kepada Baitillahil Haram. Akak gi belaka dah hari kita tak lama hari jemaah ni wukuf. Maka haji tadi itu dengan bahasa Arab. Orang Arab dengar faham lalu orang ngaji Arab apa faham kata gapo dia. Tapi rupa dia nak buat lagu mana? Haji tu rupa nak buat lagu mana? Nabi mari buat we tengok. Lagu mana? Khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku haji yang mu nak buat tu ambil pada aku. Aku buat contoh we tengok. Dalam hadis Jabir tu, abajak panjang dok begitu dalam Sahih Muslim. Ulama syarah tu dok begitu kitab. Cara buat haji hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah masalah semaya, masalah haji ni penting benar dua ni. Nabi suruh ambil pada dia direct. Maka ulama semua tadi itu nak heret manusia kepada hak tu. Tak kira mazhab mana-mana nak klik situ belaka. Cuma berpandangan berlainan sekadar kata aku bawa klik kau ni jauh sikit, aku bawa kau ni dekat sikit gitu ya. Tapi pada matalah maksa klik siapa sana, klik pada ibu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Sebab ia sakut paut dengan sanna, kalimah sanna dengan makna bayana, beri keterangan. Yang kedua, as-sunnah ni kita dah sebut tu sunnah ni apa sunnah? Sunnah ni mana? Jalan ni, at-tariqah wa tabi'ah. Mana tabiat kita ataupun jalan ni? Atau mana sunnah? Sunnah ni jalan ni. Jalan ni mana kata kita nak pergi tu makna sunnah. Kita kecek mudah-mudah gitu. Jalan kita nak berjalan. Ya ada sunnah dia siap-siap dah. Cara kita nak buat amal ya ada sunnah dia. Cara kita nak muamalah ya ada sunnah dia. Cara nak munakahat ya ada sunnah dia. Cara nak jinayat ada sunnah dia. Cara kita nak pegangnya ada sunnah dia. Setara ada Quran sebuah, ada Nabi seorang, ada Kaabah yang satu. Umat duk gitu lagi. Hawak apa? Kerana gelombang tadi itu dia banyak dah. Membawa pada kita kanan, buat kepada kita kiri. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu perkara lagu ni. Dia kata may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa dia hidup lepas pada aku mati ni, boleh tengok. Bercabangan banyak, gitu lagi ni. Tak apa, tak ada masalah. Itu bercabangan tu kuamlah lah, itu tak ada masalah. Akan tetapi nak kita faham kata jalan ni hak kita kena pergi. Kita nak pergi jalan mana? Kita nak bawa lagu mana kereta kita, umur kita, hak tu hewi pada kita ni kita nak bawa lagu mana? Sebab tu dia letak jalan kepada kita. Mana sunnah nak letak jalan kepada kita. Itu mana sunnah pada lorak cakap hak bahasa Arab. Takut kita sendiri kata ahli sunnah. Kita tak say pesen gi dengan tak tahu tu tak say. Nak pesen kata tahu. Supaya kita itu boleh bawa diri dengan cara sempurna. Kalau lah kita pergi dengan cara tak tahu, sekadar mana kita royak, pergi dengan tak ada cerak mana tu kita diri pun tak cerak, nak jadi pendakwah pun susah. Nabi suruh baliu anni walau ayah, sesapa daripada aku walaupun sikit pun urusan agama, tapi kita tak cerak lek kita. Apa tu payah. Sebab tu pendetailan cara kita nak ngaji dengan rakyat, tu rakyat tadi itu pasti kita kena ngaji sungguh-sungguh. Sebab Nabi suruh kita belajar dulu. Mari kita seru manusia kepadanya. Itu maknanya. Itu makna sunnah.
Dan sunnah daripada Allah ni ada juga. Sunnatullah kita biasa dah dengar dalam Quran. Sunnatullah, mana sunnatullah ni mana gapo pula? Sunnatullah ni mana hukumnya Tuhan. Sama ada suruh dia ataupun larangnya dia. Tu mana sunnatullah. Tak jadi payah kita boleh nak faham di sini. Ini orang panggil pengajian kita yang sebagai asas untuk kita nak buat jadi apa nama cara kita nak duduk, cara kita nak faham. Dengan sebab itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itulah perkara dia. Tuhan sebut di dalam Quran ini, apabila sebut di dalam Quran kata sunnah ni Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan sebut dalam Quran. Datangnya makna sunnah di dalam Quran dan hadis. Datang ada makna sunnah di dalam Quran dan hadis. Dan perkara-perkara, mana perkataan, pendapat-pendapat yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak sebut mari dalam Quran, sebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sunnah Nabi ni, maknanya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, akuan Nabi dan tunjukkan Nabi Muhammad. Empat perkara. Perkataan dia jadi hujah. Perbuatan dia jadi hujah. Tunjukkan dia jadi hujah. Akuan dia jadi hujah. Akuan dia ni kita faham dah, akuan tak ada payah kita nak faham. Nabi tak ada buat tapi sahabat buat. Apabila sahabat buat, Nabi aku, tak apa. Boleh kita amal. Seumpama Khalid ibn Walid ni makan ibu dhab, okay? Nabi tak makan. Tetapi, ya aku, tak ada masalah. Ini hukum daripada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah cara kita nak menggema sahaja. Bahkan, ini cara dia. Sebagaimana datangnya lafaz ni dalam Quran, Tuhan royak mari. Tuhan kata, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Yuridullah, Allah Ta'ala kehendak nak menyatakan bagi kamu dan nak menghidayahkan kepada kamu sunanal ladzina min qablikum. Apa makna sunanan di situ? Ayat suratul Nisa ayat 26. Sunan di situ mana jalan ni. Jalan ni. Sebab itulah cara kita nak faham Quran, pasti kita nak faham makna dia dulu. Sepatah kena faham. Orang faham agama ni dia tak ramai. Tapi Nabi Muhammad royak dalam hadis sahih kata, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa dia Tuhan hendak baik dengan dia, Tuhan dia faham agama. Maka ulamanya hak syarah hadis tadi itu, siapa dia tak faham agama, tak cari jalan nak faham agama, Tuhan tak hendak baik dengan dia. Apabila Tuhan tak hendak baik dengan dia, dunia pun tak boleh bahagia dah. Akhirat esok nak berjaya lagu mana? Ya tak ya apa kita kena pergi akhirat. Percaya tak percaya, yakin tak yakin, pasti apabila sampai masa kena pergi. Atau pergi situ, ya tepat sahabat tu lah kita kena duduk sungguh tu, kena akak majlis, kena duduk dengar dalam majlis mengaji dan gitu dan gini. Gitu maknanya. Dengan sebab itu, cara kita sebagai orang Islam ini, gitulah maknanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royak tadi. Tuhan menyata dalam Quran makna-makna je. Lepas daripada tu, di dalam Al-Quran ini apabila sebutnya makna hikmat, dia bergabung makna kata sekali dengan makna kitab, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu makna sunnah tu, hikmat situ makna sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Tuhan royak dalam Quran. Tuhan royak ayat 113 daripada surah An-Nisa. Tuhan kata wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa anzalallahu 'alaika, dan Allah Taala turunkan di atas engkau ya Rasulullah al-kitab, makna Quran, wal hikmata, dan hikmat ni makna sunnah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Tuhan mengajarkan engkau ya Rasulullah apa yang kamu tak pernah tahu lagi. Makna kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan mengajarkan dia. Walaupun dia tak pandai baca, tak pandai menulis, akan tetapi ilmu dia daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa dia boleh mengatasi dia. Tak ada. Dengan sebab itu, sunnah ni makna jalan ni hak Nabi jalan. Tuhan pun sebut dalam Quran, Nabi pun sebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belum daripada Nabi nak pejam mata, Nabi kata kepada kita, Nabi bimbang kita. Tak ada nak bimbang lebih daripada hak lain.
Terutama kita sebagai ahbab. Umat Nabi, umat al-ijabah ni Hamdi. Ummatul ijabah ni mana ada dua. Ummatul ijabah mana orang hak terima dah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang terima dah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ada dua. Ada ashabi dengan ahbabi. Ahbab kena kepada orang belakang daripada mana? Belakang daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang. Ada apa? Ashab orang hak duk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni masuk dalam ahbab. Walaupun sahabat tu juga Nabi kasih, tetapi Nabi bimbang buat kita. Sebab itulah dalam hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan hadis ni hadis sahih, Nabi katakan, Nabi kata taraktu fikum amrain. Ingat molek. Taraktu fikum amrain. Aku tinggal padamu harta aku dua. Sebab Nabi tak ada wasiat, tak ada harta gapo-gapo Nabi tinggal. Inna ma'asyiral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa inna ma warathul al-ilm. Nabi kata, para nabi semua, rasul-rasul semua tak ada tinggal harta dinar ke duit ke tanah benda ke tak ada. Nabi tinggal apa? Tinggalnya al-ilm, tinggal ilmu. Pas Nabi tinggal di sini, Nabi tafsir katakan, taraktu fikum, aku tinggal pada kamu hai umat aku amrain, dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Mung tak akan sesat umat aku kalau mung tadi itu bergantung dengan dua perkara tadi. Mung tak akan sesat. Gapo ya Rasulullah? Kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam. Makna kata kitab Allah Taala dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dua perkara. Sebab itulah kita gapo-gapo bejak pasti kena pergi di dalam majlis orang ngajar Quran, ngajar hadis Nabi Muhammad. Ambil pekoh daripada Quran, ambil pekoh daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kena lagu tu. Barulah kita itu selamat daripada gelecoh Hasan. Dak tu gak saja. Ulama kita dak bergaduh mari lama dah masalah ni. Kalau ngaji biasa tak ada. Kata tak tahu kata mari pada ayat mana, mari pada hadis mana, tak leh walah tu. Sebab apa? Sebab orang nak sana belaka perkataan dia kepada Nabi. Nabi pun katakan, kalaulah orang tadi itu sengaja dusta di atas aku, maka ambil tempat di dalam api neraka. Sebab apa Nabi kata lagu tu? Kerana Nabi tahu kata banyak orang nak dusta di atas agama dia. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pesan kepada kita kata, jaga moleklah. Nak pakai ajaran gapo-gapo, pakai apa hak Tuhan royak, apa hak Nabi Muhammad royak jadi molek. Hak Nabi Muhammad royak pasti kena ada hak yang sah sungguh daripada dia. Sebab itulah Allah Taala bakitnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan tokoh-tokoh ahli hadis mari tu supaya nak gapo? Supaya nak jagakan kita daripada gelecah dan gelicin. Hari ni raya demo kata kalau royak hadis, kata kita royak belakang pada tu bejak, ayat rawahul Bukhari, dia kata zaman Nabi tak ada lagu tu, dia kata. Anak putar belik tengok. Nak royak kata, apabila kita royak kata, hadis ni Abu Bukhari royak, hadis ni Muslim royak, hadis ni Abu Daud royak. Dia kata, zaman Nabi tak ada muka-muka lagu ni. Kita kena faham, terkadang kita rasa, jelah juga. Jelah dah, puasa jelah juga. Cara memikir ni mari daripada orientalis. Orang yang ngaji Islam bukan Islam. Orang bukan Islam tapi ngaji Islam. Banyak di negara-negara orang putih mengaji Islam di negara Arab. Ngaji untuk nak menggonyelkan pegangnya orang Islam kita. Nak jawab kata Bukhari tolong medok royak tadi itu supaya nak jaganya sahaja. Wak pagar sahaja. Faham kayu tolong tu Dia nak buat pagar kepada kita. Kata, ni pokok kayu hak Nabi tanam lah. Nanti makan buah dia hak ni. Ni. Bukan mana kata kita nak dipagar tu sangat. Tak. Nak di inti dia tu. Hak Bukhari tu hari tu kena pada kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mari kata, hak lagu ni bukan sunnah Nabi lagu ni. Lepas tu, hak dia dok royak hadis mari di mana tak tahu. Tu masalah. Ini orang yang kata tarik ke. Banyak orang Islam faham benar lagu tu. Wasa kata kena habis hawa lah lagu tu. Sebenarnya mana tak kena lagu tu. Tak kena. Dia kena ada kamkap. Royak selalu. Dia kata ni. Supaya obat itulah. Kita beli tak kita bayar.
Obat tadi tu kita beli kena ada kamkap. Kata ni obat gapo, obat sakit kepala ke sakit gapo. Walaupun penawar juga, tapi kita nak makan ikut saya tak boleh. Sebab itulah saya ingat masa duk mengaji dengan Dr. Jihad dulu, tak itu bayar pun. Dia zaman tu dah. Dia sangat-sangat cara nak akaknya umat tani kita ni tahu darajah hadis. Supaya kata kita dengar sekadar mana jelas ni hadis Nabi ni. Ni lagu mana? Sekurang-kurangnya tanya, darajat gapo hadis ni? Kena tanya. Kita walaupun orang biasa setara mana pun, awam pun dia mau kata tak boleh nak tanya. Wajib di atas orang hadis tadi itu kena menyata kepada manusia. Jangan dia oyak, tak apalah hadis dengar pada aku, sudah ambil mati saja. Orang sahabat mana riwayat pun tak tahu. Ulama mana riwayat pun tak tahu. Ambil mati saja. Tak boleh lagu tu. Mengaji lagu tu bahaya. Seolah kata kita makan ni yang tidak adanya jamin ni. Halal pun tak ada, oyo pun tak ada. Palah mana kita nak makan ke tak? Situ tempat-tempat yang kita sebagai umat Islam kena duk gaduh. Nampak tu tak? Situlah sebagai kita umat-umat Islam kena duk gaduh. Dengan sebab itu, pegilah Wimolek kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dua tu ya. Pegang molek sini, insya-Allah kita tak akan jadi geleceh dan licik sama sekali. Marilah gelombang kuat setara mana pun di dalam dunia ni, kuat setara mana, ribut setara mana, kalau pegang hak ni, insya-Allah tak geleceh dan tak gelicik kita sebagai umat Islam. InsyaAllah situ kita nak rayak dasar ahli sunnati wal jamaah. Kemari kita nak buka tafsir sikit insyaAllah pada pagi ni, iaitu kita nak tengok suratu Al-Hujurat. Cuba kita tengok dalam Quran tu lah. Bawa Quran tak apa. Bawa Quran pimpinan rahmat pun tak apa. Kita nak tengok Quran sikit. Masya-Allah, kita dalam majlis kita ni kita nak sekurang-kurangnya 3. Adanya akidah, kemudian tafsir. Quran ada atas ni, ambil Quran atas ni. Ambil buka tengok, ambil sementara. Cuba tengok dalam suratul Hujurat.